kita keluar sekejap kepada pasaran komoditi. Okay. So dalam komoditi banyak produk yang ditawarkan, contohnya FCPO, brand, crude dan semuanya dan sebagainya. So apa status untuk kita trade pasaran komoditi ni, Ustaz? Baik, kalau biasanya apa yang kita lakukan, kita trade komoditi ni, kalau kita beli betul-betul emas tu jongkong, tak ada masalah. Kita bayar cash, tu trade komoditi juga, tersimpan fizikal. Ya. Tetapi kalau yang ditanyakan tadi adalah FCPO, iaitu futures, crude palm oil, iaitu minyak sawit niaga hadapan, kontrak. Kita sebenarnya bukan trade minyak sawit, kita trade kontrak. Ia adalah kontrak di pasaran derivatif di Bursa Malaysia. So kita trade kontrak. Tahu kontrak? Maknanya macam ni. Ni bahasa layman lah sebagai contoh. Saya janji nak beli, bukan janji, saya masuk beli kontrak nak beli, saya beli kontrak nak beli kelapa sawit dengan harga sekian-sekian. Pada katalah hari ni bulan November, ni minyak kelapa sawit futures kontrak ni dia punya maturity date dia, tarikh matang dia adalah bulan 3. Bulan 1 saya tak nak sebab bahaya sikit orang kata. Dan sebab dia dekat sangat dengan maturity, nanti kena take delivery nanti. Untuk elakkan take delivery, mereka kata kita ambil yang bulan 3, yang bulan 4 punya kita trade. So maknanya kita beli tu bukan beli kelapa sawit. Kita beli kontrak untuk membeli kelapa sawit pada harga tertentu yang telah kita tetapkan hari ini, yang jangkaan kitanya harga yang kita lock tu akan lebih murah daripada harga pada hari matang. Jadi kalau kita lock harga hari ini, iaitulah berapa dah saya tak ingatlah harga minyak kelapa sawit ni. Berapa katalah entah berapa tu. 2,000 lah contoh per tan ke apa. 2893 ini. Berapa sekarang? Rasanya dalam 2893 ini tutup. 2893. Maknanya pada tarikh akan datang tu, kalau harga dia 3,500 contohlah kan, untunglah kita. Kita beli, kita dah janji nak beli, depa dah janji broker dah, ataupun ni dah janji nak jual pada harga 2,900. So untunglah kita dapat beli murah. Kan? So jadi itu asas biasanya futures bagi orang yang betul-betul terlibat dalam komoditi. Iaitulah, tapi dalam peladangan dan seumpamanya begitulah. Tapi kita ni trader. Trader ni kita bukan take delivery. Itu bagi orang take delivery, derivatif tu sesuai untuk dia kerana dia untuk hedging. Untuk lindung nilai daripada kerugian. Tapi kita ni, orang yang trade dekat Bursa Malaysia punya pasaran derivatif ni, dia bukan nak ambil minyak sawit tu, tak ada pasar dia. Kan? Dan FCPO ni ialah dia memanglah dah ada lama tu, sejak tahun 80. Dia adalah benchmark harga sawit satu dunia untuk lemak dan untuk minyak macam-macam lah, minyak sawit lah, minyak masak dan seumpamanya. So jadi sekarang ni kita bukan nak beli minyak tu, kita beli kontrak tu saja. So kontrak tu untuk membeli minyak. So jadi kita tak nak sampai majority, sebab tu kita nak beli jauh sikit. So bila kita beli jauh sikit, so jadi apa yang kita buat, bila kita dah beli tu, kita beli kontrak tau, bukan minyak sawit. Kita bukan beli komoditi, kita beli kontrak untuk beli komoditi. So jadi apa yang kita buat, kita pegang kontrak tu, kita pun listkan dekat bursa. Macamlah saham. Orang kata kelebihan dia, orang yang dagang saham, dia ada 900 saham. Banyak sangat saham, kita nak pilih pening. Maka FCPO, you tak payah pening, you tengok satu je, iaitu FCPO. Dan dia lebih liquid daripada saham, sentiasa ada orang nak beli. Kalau saham, ada yang liquid, ada yang tak liquid, ada yang tinggi volume, ada yang tak tinggi volume, ada yang tak bergerak, ada yang bergerak. So jadi FCPO, satu dia je. So dia punya liquidity tu power. Mudah nak jual, mudah nak beli. Kan? So jadi, mereka duk dagang lah benda ni. Dagang apa? Dagang kontrak kertas yang tak ada fizikal lah.
Mereka berdagang kertas, kalau harga naik, dia pun jual, dia ikut apalah, entah apa tik dia apa-apa sebagai satu tik RM25 lah. So jadi 1 poin RM25, maka kalau 10 kali RM25 tolak broker RM40, maka itulah dia keuntungan dia. That's all. Kan? So jadi itulah FCPO. Jadi sekarang ni, boleh ke? Apa pendapat saudara dan saudari? Okey ke? Betul. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security lama dulu telah mengatakan hukum FCPO adalah harus. Ya. Atas kerana beberapa sebab yang panjang lebar. Antaranya adalah kerana itu adalah sangat penting kepada harga pasaran sawit sedunia. Dan Malaysia adalah benchmark dia. So jadi dia punya peranan yang melangkaui hanya sekadar trading. Dia ada yang benda lebih besar nak dijaga, iaitulah barang dagangan utama negara juga, iaitulah kelapa sawit. Sebab tu Malaysia sekarang ni tak puas hati dengan negara Eropah yang memboikot sawit sebab menyusahkan peladang-peladang kita, dan dia adalah ekspor utama negara dan memberi pendapatan yang banyak kepada negara. So dia atas sebab tu dia punya maslahat dia melihatnya kepada hajiatnya. Maka ada mengatakan bahawa sebab itulah Majlis Penasihat Syariah dia mengharuskan. Okey, anda faham tu? Dan juga keharusan itu juga di atas sifat melihat ijtihad bahawa kerana FCPO ni digovern oleh bursa yang sangat kemas governance dia, sebab FCPO ni kalau ikut standard AUFI, Auditing and Accounting Organisation for Islamic Financial Institutions, yang based in Bahrain, dia ada majlis penasihat syariah yang paling berpengaruh dalam dunia kewangan Islam. Mereka telah pun mengatakan semua jenis futures adalah haram kerana adanya sifat ta'jilul badalain. Dalam fiqh muamalat, dalam kitab fiqh silam disebut ta'jilul badalain, iaitulah tangguh dua-dua barang yang dibeli. Contoh gini, saya beli komputer, hari ini masuk kontrak, bayar saya tak bayar apa-apa, kosong. Kemudian awak pula tak ada komputer lagi, pun kosong. Delivery barang pun tak ada, bayar pun tak ada. Dua-dua kosong, tapi kontrak jual beli dah buat. Kalau ikut ulama silam dalam kitab-kitab fiqh, majoriti mengatakan haram kerana wujudnya gharar. Gharar tu artinya uncertainty dari sudut keboleh dapatan duit oleh penjual dan keboleh dapatan barang oleh pembeli. Maka bila dua-dua, maka dia jadi gharar fahish, gharar yang besar, uncertainty, major uncertainty. Maka tak boleh. Sebab ada nas yang mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali' bil kali'. Nabi melarang daripada menjual dengan hutang dengan hutang, delay dengan delay. Kalau satu saja tak apa. Maknanya saya jual, bayar tangguh, barang dapat sekarang. Okey. Ataupun saya beli, bayar bayar dulu, barang dapat kemudian. Itu boleh. Tapi kalau dua-dua tangguh tak boleh. Maka mereka mengatakan ini adalah FCPO. Saya beli kelapa sawit, pada waktu akan datang, harga tak bayar lagi. Harga tak bayar lagi. Harga minyak sawit itulah. Dan kelapa sawit tak dapat lagi. So itu menyebabkan berlakunya ta'jilul badalain. Tetapi saya tak tahulah siapa yang mendengar ni. Saya boleh jadi terlalu ilmiah, saya boleh jadi tak ilmiah. Kan? Saya pun tak tahu nak balance kan, tuan-tuan ni siapa yang mendengar. Tetapi ada khilaf. Biasalah ulama ni dia banyak khilaf. Kita pun khilaf juga. Doktor-doktor pun khilaf juga. Ahli politik apatah lagi, kan? So jadi biasa. Jadi para ulama pun ada khilaf. Ada sebahagian ulama yang mengatakan tak ada masalah. Dia bab gharar yang boleh dirundingkan. Pengharaman dia bukan pengharaman yang absolut. Pengharaman dia bergantung kepada illah gharar. Gharar boleh dinegosiate. Ni ada pendapat yang mengatakan demikian.
Malah mereka juga ada nas dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra oleh Imam Malik bin Anas yang mengatakan bahawa fuqaha Madinah, antaranya Salim bin Abdullah bin Umar, seorang tabi'in, pernah mengatakan kunna nabta'al lahm kaza wa kaza ratalan bidinar ya'khudhu kulla yawmin kaza wa kaza والثمن إلى العطاء فلم يرى أحد ذلك دينا بدين ولم يروا ذلك بأسا. Dia kata bahawa kami fuqaha Madinah ni berkata pada zaman Imam Malik dulu tahun 70 Hijrah, 80 Hijrah, kami membeli daging dengan berat sekian-sekian pound, dengan harga 1 dinar, yang mana ya'khudhu kulla yawmin kadza wa kadza, maka akan diambil pada setiap hari ada sikit, dan bayar kemudian. Diambil daging tu sikit, tapi dia bayar kemudian, ya, mustaqbal. Dan tak ada siapa pun di kalangan kami, di kalangan fuqaha Madinah, dia kata, yang melihat itu sebagai jual beli hutang dengan hutang, yang tak ada siapa pun di kalangan kami kata itu ada masalah. Jadi mereka yang mengharuskan mereka mengambil pendapat-pendapat ijtihad yang begini. Ya. Maka antara yang bagi saya mengambil pendapat ini adalah Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dulu, bukan sekarang ni, lama dah. Saya 20 tahun lepas kot. Dan mereka mengambil dengan menganggap bahawa yang dijual beli itu adalah financial rights, iaitulah hakun mali, iaitulah rights untuk membeli kelapa sawit pada waktu akan datang. Maka hukumnya boleh, tak ada masalah bagi mereka. Tetapi perlu tuan-tuan yang terlibat dalam FCPO, sebelum dengan wewenangnya menggunakan kata ini adalah patuh syariah, perlu faham FCPO dia ada long dengan short dan leverage dan margin. Dalam resolusi Suruhanjaya Security tidak pernah mengatakan bahawa FCPO short adalah patuh syariah. Tak ada. So that's wrong. Sebenarnya ia tidak menyatakan demikian. Niat yang saya fahamlah, niat daripada Suruhanjaya Security pada ketika itu hanya melihat kepada long. Maknanya beli sekarang, simpan, maknanya jual dengan harga lebih tinggi. Bukan short. Yang pertama. Yang kedua, bukan juga secara margin. Bukan secara margin. Yang secara margin ni maknanya macam tadi, macam leverage lah. Sama juga kita macam soalannya pinjam duit lah. Kita ada duit 1,000, kita beli lebih banyak daripada 1,000. FCPO nilai dia. Kan? So, jadi bukan juga. So, jadi jangan salah gunakanlah. Malah saya juga dengar mendapat maklumat bahawa keputusan tersebut juga kemungkinan akan direvise semula untuk mendalamkan lagi. Malah ramai di kalangan ahli akademik di negara kita menulis artikel jurnal yang tidak bersetuju dengan dan minta untuk dibicarakan semula. Jadi bagi saya syubhat sikitlah, sebab ada jadi kalau nak elaknya, baiklah pergi ke saham sudahlah. Sebab saham kita beli betul-betul ownership dalam syarikat. FCPO kita beli kontrak dan ada masalah takjilul badalain. Kemudian campur lagi satu lagi komentar daripada ahli akademik yang mengatakan kita sebenarnya kalau kata nak kita jual itu ada FCPO tu, kita jual minyak sawit pun tak betul, sebab kita tak ada hakut tasarruf. Hakut tasarruf ni maknanya kemampuan untuk ownership ke atas minyak itu pada ketika kita jual. Sebab kita pada hakikatnya tidak menjual minyak, kita menjual kontrak niaga hadapan minyak sawit. So jadi very different. Kita bukan jual beli komoditi. Macamlah futures emas pun tak boleh juga. Lagi tak boleh emas. Kan? Adalah di kalangan alim ulama yang cuba untuk mencari jalan mengharuskan menggunakan tawarruf, tetapi masih lagi belum mendapat sambutan di kalangan para ulama semasa. Masih tak ada siapa yang berani lah. So futures gold tak boleh for sure. Future kelapa sawit Malaysia bolehkan kerana ada sebab-sebab di sebaliknya.
Tapi tidak short, tidak margin. Tapi bagi siapa yang warak, lebih baik pergi ke saham sajalah. Dan gitulah, wallahu a'lam. Panjang lebar jawapan kan.